Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak komen sedikit ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat ya, yang mana saya panggil dia Badut. Jadi saya lihat Cikgu Bat ini seolah-olah kebal dengan undang-undang, seolah-olah juga dilihat oleh rakyat hari ini tiada tindakan daripada pihak-pihak yang patut untuk mengambil tindakan terhadap Cikgu Bat ini. Jadi saya lihat, saya selaku orang parti dalam Parti Keadilan Rakyat, saya selaku Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat Negeri Sarawak dan juga sebagai Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat di Emas Gading Sarawak memohon agar pihak KDN ataupun sebagai menteri yang bertanggungjawab selaku Setiausaha Agung Parti PKR juga tolong ambil tindakan kepada Cikgu Bat ni. Jangan dibiarkan macam tu. Jadi dilihat oleh orang seolah-olah Cikgu Bat ini kebal. Hari ini kalau kita lihat kenyataan seolah-olah menghina jabatan SPRM kita ini. So kita tengok videonya ini. Saya percaya, saya percaya SPRM akan bagus sapahkan saja perkara yang saya bangkitkan ini tak. Kerana apa? SPRM hari ini telah bertukar banyak pemerintahan. SPRM dilihat sebagai alat penguasa semata-mata. Seperti mana SPRM menghalalkan skandal 1MDB. Ingat tak? 1MDB ni SPRM ni lah yang cakap, oh elok. Tiba tergolek Najib. Oh terus Najib itu ini dan sebagainya. Kan? Begitulah kali ini. Sudah tentu SPRM akan jadi medan menghalalkan semua yang berlaku sehinggalah Anwar akan hilang kuasa dalam masa terdekat nanti. Azam Baki, Ketua SPRM, terlibat banyak skandal, terdedah. Isu milikan saham, isu milikan kekayaan, namun semua senyap. Skandal korupsi di Negeri Sembilan, isu Yayasan Negeri Sembilan, isu balak, isu pasir, isu tanah, saya dedahkan dan saya buat laporan. Dan kemudian bergeraklah budak-budak waliwati ini, kan? Bergerak, nak suruh undur Azam Baki. Tapi lepas Azam Baki dapat jawatan, antara dia saudara, semua kes Negeri Sembilan ni jadi senyap. Ini saya tak tahulah suratan atau kebetulan apabila adik ipar Azam Baki masuk dalam Negeri Sembilan, dapat jawatan GLC, dapat jawatan pelbagai, bukan satu, pelbagai jawatan dan gaji ratus ribu. Dan kini lebih lagi apabila diura-urakan adik ipar Azam Baki ni bakal menjadi Menteri Besar Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Jadi SPRM ni saya... Daripada video ini, yang mana dia menuduh SPRM akan membakul sampahkan laporan dia. Ini adalah satu daripada tindakan yang pada saya memfitnah. Benda yang dia tidak nampak, dia buat andaian. Lepas tu dia kata, alat penguasa semata-mata. SPRM ini ditubuhkan bukan untuk menjadi alat penguasa. Tetapi sebelum ini, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, telah digunakan oleh orang-orang seperti yang ada dalam Perikatan Nasional itu sendiri sebagai alat untuk mereka. Di mana dia kata medan menghalalkan segala yang berlaku. Sebab apa ni Badut ni boleh cakap seperti ini? Kerana inilah yang mereka lakukan sewaktu mereka berkuasa. Jadi hari ini dia cakap benda ni, inilah yang mereka buat dulu. Dan dia kata berkenaan dengan isu KP SPRM ini. Dalam isu ini ya, kita dulu waktu Pakatan Harapan, siapa yang kita lantik? Siapa yang lantik KP SPRM ni? Iaitu Azam Baki ini. Bukankah yang melantik itu Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jadi hari ini, Cikgu Bat ni, yang saya panggil juga Badut ini, yang mana kenyataan dia memakan diri dia sendiri. Ini adalah lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik buruknya yang melantik ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini SPRM yang ada. Kalau kamu tak berpuas hati, bukan kamu pergi buat perkara seperti ini. Kamu membuat perkara seperti ini, pada saya juga menyalahi undang-undang. Kamu telah pun memperkecilkan jabatan SPRM itu sendiri. Dan orang seperti ini sepatutnya ditangkap. Sepatutnya orang seperti ini didakwakan dengan segera. Jadi saya berharap, sebagai Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat yang menjadi Menteri KDN hari ini, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, tindakan ini perlu disegerakan. Jangan orang-orang seperti Badut ni menghina jabatan-jabatan beruniform yang mana benda yang tidak sahih dia keluarkan. Ini adalah satu fitnah. Bukan semua
SPRM itu tidak baik. Mungkin segelintir pegawai SPRM itu memang betul. Buat ini tak betul, buat itu tak betul, dan sebagainya. Tetapi jangan kita merangkumi SPRM itu. Begitu juga kalau kita nak mengkritik polis, tidak semua polis itu tidak baik. Jadi hari ini, daripada kenyataan yang seperti ini, yang seolah-olah dia kebal dengan undang-undang, kalau satu boleh melakukan perkara seperti ini nanti, maka lebih ramai. Dia juga menggelar macam-macam dengan kepimpinan yang ada hari ini. Contoh, apa yang dia lakukan. Semua fitnah. Ini bukan dia mengkritik, tapi dia membuat fitnah. Kenapa kita perlu membiarkan seekor beruk seperti badut ini untuk terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyusahkan rakyat? Jadi kita biarkan dia bergerak gitu. Jadi saya harap ramai, saya nak bagi tahu ni dekat Menteri KDN ya. Tolonglah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Perkara ini rakyat di bawah nampak. Kita sekarang ni nampak lemah dekat kerajaan. Inilah yang berlaku di PRU ke-14. Kita sekarang ni sejujur saya bagi tahu. Dua daripada kementerian yang dikritik oleh rakyat hari ini adalah Kementerian Komunikasi, Menteri KDN ni lah, Kementerian Dalam Negeri ni. Saya secara jujur nak beritahu ni. Jadi, kita sekarang ini sebagai menteri, ambil take note kritikan daripada rakyat. Jangan kita menunggu dan kita sibuk dengan benda-benda yang lain. Ini juga penting. Kerana Menteri KDN lah yang punya kuasa untuk orang-orang seperti badut ini. Kena ingat, kita jatuh dulu disebabkan ideologi propaganda yang dibuat oleh orang-orang seperti ini. Akhirnya tertanam. Buatlah mereka agenda lain, iaitu apa? Kongres Maruah Melayu tak dihalang. Akhirnya apa terjadi? Pergolakan dan akhirnya tumbang kerajaan. Hari ini nak berlaku lagi perkara-perkara seperti ini. Menghina Badan Uniform, SPRM dan sebagainya. Kita biarkan lagi. Ini tak boleh dibiarkan. Perlu ditangkap. Perlu dibuat siasatan segera. Kerana perkara-perkara ini boleh menyebabkan keselamatan negara. Boleh membangkitkan isu yang melibatkan 3R. Dia bukan bijak. Badut ni mencari makan dalam politik. Jadi saya ulas perkara ini kerana yang menjadi Menteri KDN ini adalah bos saya sendiri dalam Parti Keadilan Rakyat ini. Tolong ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada PRU ke-14. Jangan biarkan perkara ini menular. Satu persatu di antara mereka membuat kenyataan mereka. Tengok, kita biarkan dengan begitu lama Cikgu Bat ni pergi buat kenyataan dekat Facebook. Dia buat kenyataan dekat Facebook 2 hari, kalau tersilap saya, dia pergi buat laporan SPRM. Sebelum dia pergi buat laporan SPRM, Wan Saiful dalam ceramah dia menggunakan apa yang dipost oleh Cikgu Bat ni untuk dia buat ceramah. Yang daripada situ lagi, berlaku pula dengan lawyer buruk itu, pergi buat lagi konten dia. Dia mempengaruhi rakyat dengan satu perkara yang kita lihat pandang enteng, pandang remeh. Akhirnya, apa terjadi? Sehingga benda macam ni kecil menjadi besar, kita biarkan. Jadi, saya harap Menteri KDN, Menteri Komunikasi yang hari ini dikritik. Saya cakap betul ni. Mungkin saya akan dibenci, saya mungkin akan dimarah oleh kawan-kawan yang ada dalam parti PKR. Tetapi, ini untuk saya nak menegakkan sesuatu yang betul, supaya kita ni nak ada pemilihan parti. Kalau macam ni lah perangai, macam mana anggota yang di bawah? Bagaimana rakyat melihat kita? Ambil take note benda ni. Jadi, perlu diingatkan benda ni disegerakan. Tangkap je lah badut ni kalau dah macam ni. Tunggu apa lagi? Duk hina sana, hina sini. Buat laporan polis, suka hati masuk balai polis. Mereka ni dah memang dah ada benda yang kita nampak dah melakukan kesalahan. Dibiarkan lagi, dibebaskan lagi. Apa dah besar sangat dia ni? Saya lihat benda ni dah lama macam ni je. Macam ni sampai ke sudah. Apa? Saudara marah sendiri. Saya nak cakap betul ni. Apa disebabkan dia orang Kedah? Lepaskan macam tu juga. Angin saya. Menteri KDN ambil tindakan benda ni.
Saya sebagai seorang dalam PKR ni, dalam Parti Keadilan Rakyat ni, melihat perkara ini, yang mana ramai juga bertanya dengan saya, apa hal ni Menteri KDN kamu orang ni tak buat? Kenapa ni Menteri Komunikasi kamu orang ni lembab tak blokkan benda-benda macam ni? Ditanya oleh rakyat. Saya ni antara saluran rakyat bertanya juga. Ingatlah, rakyat di bawah ni lah yang menyokong kamu orang untuk jadi menteri, untuk jadi bos di atas sana. Jadi saya buat ulasan ini agak keras kerana saya nak perkara ini diselesaikan segera. Apa besar sangat badut ni sampai sehingga tak ada ke orang nak ambil tindakan kepada dia? Saya nak tanya menteri-menteri kita yang bertanggungjawab. Apa takut sangat dengan orang seperti ini? Dah jangan jadi menteri kalau dah takut sangat. Bagi orang lain jadi menteri. Bagi saya pun boleh. Saya sangat ambil tindakan segera dengan badut ni. Menyusahkan rakyat Malaysia. Kerana dia satu orang fitnah menebar seluruh Malaysia. So itu ulasan saya nak beritahu, saya nak tekankan ini. Saya tak pedulilah. Kerana apa? Saya nak benda ni bagus, saya nak benda ni terbaik untuk rakyat Malaysia supaya politik negara kita ini kan bersih daripada benda-benda anasir fitnah, anasir rasuah dan sebagainya. Tindakan kena ada. Itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih.